ومحمدا رسول الله ويقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tazkirah ringkas saya ini akan memberi manfaat besar, khususnya kepada wanita-wanita umat Islam di Malaysia ini. Jadi insya-Allah pada malam ini saya ingin memberi sedikit tazkirah ringkas khasnya kepada wanita atau perempuan-perempuan umat Islam di Malaysia ini. Insya-Allah. Tajuknya ialah perempuan juga ada yang menjadi tentera kepada Imamul Mahdi, tetapi tidak ramai. Ramai perempuan tidak mahu bermadu, takut tidak bahagia. Ini khasnya orang perempuan, sama ada yang belum kahwin ataupun yang telah berkahwin dan berumah tangga, takut nak bermadu, takut tidak bahagia. Jadi orang lelaki ada ujian, orang perempuan pun ada ujian juga. Tapi sama je. Ujian untuk kaum lelaki atau untuk perempuan sebenarnya bertujuan untuk kita ni dapat menundukkan nafsu. Jadi nafsu yang ada pada kita ni berbagai-bagai bentuknya. Ujian nafsu ni. Maka sama ada lelaki atau perempuan, kita kena usaha mujahadah untuk tundukkan nafsu. Bagi perempuan, dia tak nak bermadu ni kenapa? Sebab takut tak bahagia. Tu antara lain. Banyak perempuan takut bermadu kerana takut cinta suami terbelah dua. Dia tak boleh terima. Suami kadang sayang sana, sayang sini. Berbagi cinta. Dia tak nak. Rupanya ini menjadi ujian kepada wanita-wanita Islam. Khasnya dalam negara kita. Nak bagi tahu bukan senang nak jadi orang bertakwa. Bukan senang nak jadi tentera Imamul Mahdi. Saya pernah dengar ungkapan lebih kurang. Ada pejuang-pejuang Islam di Malaysia ni, khasnya mereka boleh berbuat apa saja, berjuang untuk menegakkan Islam dalam diri keluarga, dalam jamaah, dalam negara tu konon-konon bunyinya macam bagus sangat. Tapi satu je tak boleh. Tak boleh bermadu. Suaminya tak boleh kahwin lebih daripada satu. Jadi di sinilah dia kalah dengan nafsunya. Saya tidak berniat untuk membicarakan panjang lebar atas alasan. Setengah ramailah orang perempuan akan beri alasan. Suami pun tak cukup duit. Suami lah, saya nampak dia tak adil. Itu bab lain, cerita lain. Memang ada jawapannya. Tapi nak ceritanya matan. Secara ringkasnya. Ini cerita orang-orang yang bertakwa yang boleh tundukkan nafsu. Masalah itu bukanlah tidak jadi masalah. Bagi orang yang beriman, itu tidaklah menjadi masalah. Persoalannya dia nak memperjuangkan Islam yang sebenar ataupun tidak. Ini kalau orang awam susah nak faham ni. Jadi saya ulang balik. Orang perempuan tak nak bermadu salah satu sebab takut tidak bahagia. Takut bermadu tu sebab takut cinta suami terbelah dua. Kalau suami hendak bermadu, cerai pun tak apa. Sampai peringkat tu orang perempuan ni. Kalau nak bermadu, bercerai pun tak apa. Dia lain dia buat. Tahajud boleh, puasa boleh, selawat boleh, zikir boleh, baca Quran boleh. Jangan suami dia bermadu je. Rupanya bukan macam tu, tak boleh macam tu. Bukanlah bermakna maknanya dia dipaksa untuk bermadu tu. Tapi nak bagi tahu bahawa kita kena tundukkan nafsu ni dalam semua benda-benda yang bertentangan dengan nafsu kita ini, kita kena kalahkan. Kita kena tundukkan. Itu dia punya keyword dia, matan dia gitu. Kalau suami nak bermadu, bercerai pun tak apa. Tu nak katakan senang ni. Yang lain dia boleh lulus. Bab madu ni bukan senang. Ya? Subhanallah. Ni pertama kali ni saya buat kuliah untuk orang perempuan ni. Subhanallah. Jadi orang lelaki pun boleh dengar juga. Tak salah. Ya?
Soal bermadu jangan cerita pantang larangnya orang perempuan ni. Jika tersilap cakap, 1 hari bermasam muka dengan suami. 1 hari boleh masam muka. Silat-silat sampai seminggu. Sepanjang hari tak nak bercakap dengan suami, membisu aja. Lepas tu syak wasangka pula dengan suaminya. Balik lambat. Suami balik lambat. Mulalah dia curiga. Banyaklah pertanyaannya yang dia ajukan kepada suami. Pening kepala suami dia buatnya. Pening kepala suami dia buatnya. Ada kalanya suami balik sebelum sempat rehat lagi. Pertanyaan demi pertanyaan, satu-satu, bertubi-tubi dia ajukan kepada suami. Kalau dia tak perhati, perempuan ni tak perhati, dia kenal pula kawan suaminya. Kawan suaminya selalu ditanya tentang suaminya. Selalu saja mencuri-curi berita tentang suami. Waktu suaminya keluar rumah, maka dia mencuri-curi berita. Apa suami aku buat ni? Dah prejudis dah. Dah terlampau cemburu dengan suami dia. Sudah jadi masalah jiwa. Jadi apa yang saya nak highlightkan ini, bukan soal suruh isteri-isteri ini menerima begitu aja tentang bermadu. Atau maknanya satu motivasi, berita gembira, khabar besar untuk suami. Senang lepas ni, boleh kahwin 2, 3, 4. Bukan begitu maksud saya. Maksud saya ni, untuk wanita-wanita Islam menjadi tentera Imamul Mahdi, masuk syurga. Bi khairi hisab tadi. Yang asasnya Nabi dah bagi tahu orang perempuan ni kalau sembahyang 5 waktu, kalau puasa cukup di bulan Ramadan, mana puasa, mana tidak ada uzur dia puasa wajib. Taat kepada suami, masuk syurga ikut pintu mana sekalipun. Kan begitu kita selalu dengar ustaz-ustaz bagi tahu. Semua 3 package tu termasuklah berjaya menundukkan nafsu. Jadi kalau dia semua boleh, semua amalan dia boleh buat, satu je tak boleh. Satu je tak boleh, iaitu jangan suami dia, kahwin lebih daripada 1, 2, 3, 4. Cukup pantang larang. Ini yang tak kena, makna tak lulus lagi lah. Sebab nak jadi tentera Imam Mahdi ni kena semua lulus. Bukan senang tu. Sebab itu tentera Imam Mahdi yang perempuan tu ada. Tapi tak ramai. Sedangkan perempuan ni nak masuk syurga mudah. Terlalu mudah. Terlalu mudah, insya-Allah. Terlalu mudah. Sembahyang 5 waktu, kita semua sembahyang insya-Allah. Puasa bulan Ramadan, taat suaminya. Habis cerita. Orang Perak kata labun boleh lah ustaz, labun. Labun boleh lah labun. Labun tak labun, itulah tuntutan agama yang kita kena taat, tuan-tuan sekalian. Ya, suami-suami dan isteri-isteri. InsyaAllah. Yang kebetulan dengarlah kuliah saya ni. Jadi perempuan yang begini selalu ada masalah jiwa. Jiwa bimbang, hati curiga. Pantang suami keluar rumah. Dia hendak ikut saja kerana cemburunya. Suami pula lawa. Suami pula handsome. Macam Fatah Amin. Itu contohlah. Janganlah suami bercerita tentang perempuan tempat sekerjanya. Begini. Ada perempuan tu begini. Datanglah cemburunya. Siaplah. Satu hari dia bermasam muka dan tidak bertegur dengan suaminya. Begitulah. Apa yang begitu tu? Perempuan yang tidak takut dengan Tuhannya. Susah suaminya dibuatnya. Padahal kalau suaminya tidak berkahwin lain, dengar ni orang perempuan insya-Allah. Padahal kalau suaminya tidak berkahwin lain, kecuali dia seorang isterinya, bukanlah dia layan sangat suaminya. Subhanallah. Ada kala suaminya dibuat macam budak-budak, diarah-arah sesuka hatinya. Jadi dalam banyak-banyak jutaan brilian manusia di atas muka bumi ni, boleh jadi adalah yang macam ni. Suami yang diarah-arah, dibuat macam budak-budak sesuka hatinya. Demikianlah perempuan dengan suaminya di hari ini, jika ada syarat tu, jika tidak takutkan Tuhannya. Kalau kita benar-benar takut akan Allah, cinta akan Allah, maka terbukti kita taat akan syariatnya, taat kepada suaminya, hormat kepada suaminya. Ada masalah kita bincang. Apa
bentuk masalah, ujian, cabaran, hatta bab perkahwinan, bab pernikahan, keluarga, apa sajalah, bincang dengan molek. Tetapi dengan niat sama-sama mencari kebenaran, bukan maknanya tidak mahu tunduk kepada syariat Allah, bahkan masih lagi bertuhankan nafsu. Jadi kalau kita ikut nafsu 5 minit, ikut nafsu 10 minit, maknanya sekurang-kurangnya pada ketika itu kita telah bertuhankan nafsu dalam masa 5 minit 10 minit itu. Masa itu kita tidak bertuhankan Allah. Ketika kita bertuhankan Allah, memang kita bertuhankan Allah. Tapi ada orang, termasuk saya, mungkin termasuk kita-kita ini, ada masanya kita ikut nafsu, langgar syariat. Masa tu kita ikut nafsu. Masa kita ikut nafsu, itulah dikatakan kita bertuhankan nafsu. Kita bertuhankan Allah, ya. Dalam masa yang sama, ada masa-masanya kita ikut nafsu. Maknanya ketika itu, kalau sejam-sejam lah, kita bertuhankan nafsu. Matilah kita pada ketika itu, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Inilah yang dikatakan susah bagi umat Islam untuk membebaskan diri daripada syirik khafi. Syirik yang tersembunyi ni susah. Sebab nafsu tu salah satu yang menyebabkan kita ni terjebak dengan syirik khafi. Ikut nafsu? Ikut nafsu tu maknanya ikut Tuhan tak? Tidaklah. Ikut nafsu tu maknanya ikut Allah tak? Taklah. Jadi bila tak ikut Allah pada ketika itu, ikut nafsu lah. Macam kita buat dosa lah. Kita buat dosa dengan sengaja. Kita nak juga buat dosa. Ketika mana kita azam, tekad, nekat nak buat dosa, pada ketika itu, maknanya kita ikut nafsu. Maka maknanya, pada ketika itu kita bertuhankan nafsu. Faham tak? Itu bukan senang tu. Sebab tu saya kata, orang lelaki susah nak jadi tentera Imam Mahdi sebab-sebab sekian-sekian. Orang perempuan susah. Salah satu sebabnya, bermadu ni. Tiba-tiba saya ni pula bagi kuliah untuk orang perempuan. Orang perempuan jadi lemah semangat. Janganlah lemah semangat. Janganlah lemah semangat sedari-sedari para perempuan di sana, wanita-wanita di sana yang mendengar kuliah saya. Ini sebagai apa? Motivasi supaya kita ini benar-benar hendak menegakkan Islam dalam diri kita. Benar-benar hendak menundukkan nafsu. Mudah-mudahan kita selamat. Jadi kuliah saya ni insya-Allah bertujuan untuk memberi kesedaran, keinsafan, motivasi kepada perempuan-perempuan supaya kita terus berusaha untuk menundukkan nafsu. Sebab itu saya suka bagi tahu dalam jamaah Fatah Tamimi ini yang terakhirlah dah. Dalam jamaah Fatah Tamimi ini, bila orang bertanya kepada perempuan-perempuan wanita ini, kenapa kamu ni boleh terima madu kamu ni? Pasal apa? Kamu tak sakit hati ke? Dia kata, Alhamdulillah, dengan adanya madu ni, saya boleh belajar untuk mengalahkan nafsu. Dengan adanya madu ni, saya belajar untuk menundukkan nafsu, mengalahkan nafsu. Dengan adanya madu ni, kerja saya kurang sikit. Saya bahagian ini, dia bahagian lain. Sampai macam tu. Ini jawapan apa tuan-tuan? Jawapan orang gila. Jawapan orang gila. Jadi orang-orang yang bertakwa tu lain macam. Akhlaknya, sikap dia, kata-kata lain. Kata-kata dia lain daripada yang lain. Kenapa kamu sanggup untuk hidup bermadu? Saya ni nak menghiburkan Rasulullah. Ada jawab macam tu. Ada orang jawab macam tu. Masalahnya kita tak sanggup, tak bersedia. Belum lagi lah gamaknya ustaz. Jauh lagi lah nampaknya ustaz. Apa nak buat? Mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia, dapatlah iman yang tahap tu. Kenapa boleh bermadu ni? Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Saya diberi peluang untuk belajar mengalahkan nafsu. Untuk tunduk kepada titah perintah Allah. Sami'na wa ata'na. Wah, hebat luar biasa. Tapi orang awam, orang tak faham agama, dia kata ini gila ni. Termasuk ustaz dia mengajar gila agama ni. Subhanallah. Jadi ampun maaf dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu ini entah bagaimana nak diluahkan.
menambahkan padamu ya Rasul. Telah bertahun lama kau tinggalkan kami umatmu di akhir zaman. Telah menjadi resam perjuangan, tak dapat dihindarkan perpisahan. Pemergianmu kami tangiskan, kehadiran rohmu dinantikan. Ketabahanmu ya Rasul menghadapi rintangan, meniupkan semangat, menambahkan kerinduan. Pasti bersinar fajar, Islam kembali gemilang. Dengan janji ilahi akan jadi kenyataan. Ya Rasul, ya Habib Allah, rindunya kami padamu ya Rasul. Ya Rasul, ya Nabi Allah, syafaatkan kami umatmu di akhir zaman. Hidup ini satu kepahitan, namun ia penuh kemanisan. Hubungkanlah rohmu dengan hati kami, ubati hati kami kerinduan. Telah menjadi resam perjuangan, tak dapat dihindarkan perpisahan. Pemergianmu kami tangiskan, kehadiran rohmu dinantikan. Ketabahanmu ya Rasul menghadapi rintangan, meniupkan semangat, menambahkan kerinduan. Pasti bersinar fajar, Islam kembali gemilang. Dengan janji ilahi akan jadi kenyataan. Ya Rasul, ya Habib Allah, rindunya kami padamu ya Rasul. Ya Rasul, ya Nabi Allah, syafaatkan kami umatmu di akhir zaman. Hidup ini satu kepahitan, namun ia penuh kemanisan. Hubungkanlah rohmu dengan hati kami, ubati hati kami kerinduan.